Okey pelajar, pada pelajaran pertama kita dah lihat apakah dia CAD ataupun Computer Aided Design. So kita dah tahu bahawa jika kita nak melukis satu objek, okey kita boleh gunakan komputer untuk melukis objek tersebut dan kita boleh lukis objek tersebut dengan ketepatan yang sangat tinggilah. Okey. Sekarang ni kita nak tahu, kita nak bermula, bagaimana kita nak draw ataupun design objek kita dalam komputer. Okey, kekangan kita pada waktu sekarang ini ialah kita tak dapat menggunakan software yang biasa kita gunakan dalam modul mechanical ini. Yang mana untuk kali ini kita akan ubah approach. Okey, kita akan menggunakan software alternatif yang wujud, tetapi dengan objektif yang sama, memberi pendedahan kepada pelajar bagaimana untuk menghasilkan objek ataupun mendesain objek menggunakan komputer. So, oleh yang demikian, apakah software yang kita akan gunakan? Seperti mana yang kamu pernah nampak dalam pelajaran sebelum ni, saya ada memberi sedikit gambaran software tersebut. So, software yang kita akan gunakan pada kali ini ialah dipanggil Tinkercad. Tinkercad. Dalam Tinkercad, so ini ialah gambar luar lah bagaimana Tinkercad. Bagi yang mungkin lupa, pertama sekali kamu boleh pergi, saya boleh tunjukkan sikit kembali. Kamu boleh pergi kepada tinkercad.com. So, kamu boleh login dan kamu pergi kepada bahagian 3D Design. Kamu login dan kamu masuk dalam bahagian 3D Design. So, dalam 3D Design, bila kamu klik in 3D Design, kamu ambil Create New Design, maka kamu akan dapat satu paparan seperti ini. Satu paparan kosong, yang tak ada apa-apalah di dalamnya. Pada pelajaran kali ini, kita akan tengok sedikit sebanyak apa yang ada di dalam software Tinkercad ni. Mungkin bagi kamu yang pernah guna, kamu dapat sedikit gambaran bagaimana letak objek dan sebagainya. Tapi kita akan tengok dengan lebih detail, apakah ciri-ciri ataupun tools-tools yang ada di dalam software Tinkercad ni. Pertama kita tengok, mungkin kita boleh bermula di sebelah kiri kita. Kita nak, di sebelah kiri, bucu kiri, ini ialah kita punya view tools. View tools. Menggunakan view tools ini, kita boleh melihat objek kita daripada pelbagai sudut. Saya ambil satu objek. View tools. Katakan kita nak lihat daripada hadapan, so kita just klik bahagian front. So sekarang ni kita mendapat bahagian daripada hadapan. Kalau kita nak lihat objek kita daripada bahagian atas, kita boleh pergi klik bahagian top. So sekarang ni objek kita di bahagian atas. Ataupun kita boleh roll ataupun kita boleh gerakkan kita punya view ni, tools ni, view tools, supaya kita boleh dapat daripada angle-angle yang lain daripada atas dan juga hadapan. So hinggalah ke bottom lah, bawah lah. Itu untuk bahagian view. Kemudian kita nak tengok, bagaimana kita nak melihat objek kita dengan lebih rapat. Untuk melihat objek kita dengan lebih rapat, ataupun bahasa komputernya kita panggil zoom in. Zoom in. So kita boleh klik pada zoom in ini. Kita klik pada zoom in. Ataupun untuk kita melihat pada pandangan jauh ataupun zoom out, kita boleh klik pada bahagian zoom out. So dua tools ni ada yang bergunalah. Jika kita nak melihat objek kita fit all in one view, maksudnya kita nak tengok gambaran bucu ni, contohnya pada bucu ni memenuhi paparan monitor kita. So kita klik pada fit all in view, so dia akan pergi dekat view yang lebih
besar lah. Dia akan besarkan kita punya objek kita. Okey. Okey, sudah akan mengambil ke semua objek kita dan dipaparkan dalam lebih besar. Ataupun kita boleh pilih sama ada nak daripada paparan ini kepada paparan ortografik ataupun paparan perspektif. Okey. So ini ialah antara teknik-teknik bila kita dalami paparan, dia akan tunjukkan dengan lebih jelaslah. Tapi untuk kebanyakan masa kita akan ambil kepada perspektif lah. Perspektif ni lebih jelas. Kita boleh gerakkan dia. Sebelum saya terlupa, kita juga boleh zoom in ataupun zoom out ialah dengan menggunakan mouse kita lah. Untuk mouse yang ada roller di antara dua butang klik, roller yang boleh di roll ke belakang, ke depan. So kalau kita roll ke depan, kita rollkan jari kita ke depan, so dia akan zoom in. Kita rollkan ke belakang, dia akan jadi zoom out. Itu asas yang tools yang di sebelah kiri kita. Manakala di sebelah atas ini ialah beberapa tool operating yang asas lah yang kita boleh dapat. Yang biasa kita lakukan dalam aplikasi-aplikasi yang lain juga. Contohnya, kalau di sini dikata ada paste. For sure kalau paste kita kena ada copy dulu. Contohnya kita nak copy sesuatu objek. Saya letak satu objek lain. Kita nak copy objek yang pertama ni, silinder ni. So kita klik pada silinder dan kita klik pada copy dan pada mana-mana permukaan kita klik paste. Paste dia akan wujud dekat sebelah sana. Sebelah objek tersebut. Dan kita boleh gerakkanlah. Menggunakan keyboard. Anak panah ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, kita boleh gerakkan objek kita. Ataupun kita boleh drag. Menggunakan mouse pada kedudukan yang kita kehendaki. Ini ialah tindakan copy dan juga paste. Kita juga boleh melakukan tindakan cut. Contohnya saya nak cut kedua-dua objek yang saya silinder ni. Kita boleh klik satu, tekan butang shift serentak dengan klik mouse. So kita boleh dapat dua objek serentak. Dan kita boleh klik butang cut tak ada Oh, dia tak ada cut di sini. Tapi biasanya kita ada control X. Kalau gunakan keyboard, control X untuk kita punya cut. Dan kita boleh paste balik menggunakan tool yang ada ni. Control V. Dan kita boleh gerakkan. Control V. Kita boleh gerakkan objek kita ke mana kedudukan yang kita kehendaki. Selain daripada itu, untuk memudahkan, saya delete tadi. Untuk memudahkan kamu juga, kamu boleh delete objek dengan lebih mudah menggunakan butang duplicate and repeat. Maksudnya, bila klik saja objek, and then kita ada di sini, Control D, duplicate and repeat. So, dia akan duplicate, dan kita tekan Control V, dia akan muncul kembali. Itu di sebelah kiri kita. Di sebelah kanan kita, kita ada beberapa bahagian yang memaparkan untuk shape. So dekat bawah ni, dekat perkataan Tinkercad, di bawah ni, dia memaparkan sejumlah menu untuk objek yang kita ada. So kalau kita lihat basic shape, ini ialah basic shape yang ada lah. Kotak, silinder, box, silinder, sphere, scribble, roof, cone, rooftop, text dan sebagainya. So kamu boleh ambil masa untuk mendalami satu persatu. Bagaimanakah, apakah dia sebenarnya? Basic shape yang ada ni. And then, di selain daripada basic shape, ada juga text and number. A, B, C, D. Kalau kita nak buat text. Ada juga karakter. Karakter. Ni kalau kamu ada bahasa lah.
kamu rasa nak explore, nak try buat bentuk-bentuk yang lebih menarik, contohnya, okey, kamu nak buat bentuk arnab, so ada telinga arnab, hidung arnab dan sebagainya. So, ada butang karakter. Ataupun kalau kamu nak melakukan untuk objek-objek yang tertentu, okey, ada untuk bahagian konektor, okey, dan juga okey yang lebih kompleks boleh gunakan shape generator. Okey, shape generator. Okey, shape generator all. Okey, so yang ni lebih kompleks lah. Okey, saya tak nak huraikan di sini dulu. Okey. So, manakala okey, di atas ni okey ada beberapa butang tambahan. Okey, untuk show all. Okey, ni jika kita dah lakukan, dah buat objek kita ataupun kita ada hide okey objek kita boleh gunakan show all. Ataupun okey, kita boleh butang group. Okey, group ni tujuan dia lah untuk kita menggabungkan dua objek okey untuk menjadi satu objek yang lain. Okey, kita boleh klik dua objek, klik objek pertama, klik shift, jangan lepaskan, klik objek yang kedua, okey, dan kita boleh tekan butang group. So, bila tekan butang group, okey, dia akan assume okey, itu objek yang lain. Okey, so ni tadi okey, objek yang kita dapat. Ni objek yang asal yang kita ada ni. Okey, tapi kita delete dia. Okey, inilah butang hasil daripada kita punya group kita. Okey. Jika kita nak leraikan dia, boleh saja. Cara dia ialah kita klik objek tersebut dan kita boleh klik ungroup. Okey, kita klik pada ungroup, so dia akan jadi balik objek tu satu per satu. Okey. Last but not least, okey, kita nak tengok bagaimana kita nak mirror objek kita. Mirror ni maksudnya apa? Mirror ni maksudnya okey, kita akan duplicate tapi dalam arah yang berlainan lah. Contohnya, saya nak klik di sini dan saya nak klik mirror. Okey, so sekarang ni saya nak klik mirror pada mana? Okey, permukaan yang A, B ataupun X, Y, Z. Contohnya katakan saya nak duplicate pada permukaan Z. So saya ambil pada Z. So dia akan mirror okey pada permukaan Z. So objek kita nampak tergantung seperti itu. So dia dah mirror ataupun dia dah reflectkan objek kita pada arah tersebut. So and then tools yang lain, okay, import. Import ni jika kita nak import objek lain masuk ke dalam file kita. Ini lebih advance. Okay, export, kita boleh design dan juga kita boleh export objek kita kepada format yang lain. Send, jika kita nak send design yang kita ada ni pada orang lain supaya orang tu dapat manfaat daripada design kita. Okay, so itu saja untuk lesson pada kali ini.